Fa idza balagna ajalahunna, dan apabila mereka hampir sampai kepada tempoh iddah dia, iddah mereka, maka Allah cakap fa amsikuhunna bima'ruf, maka tahanlah mereka, pegang mereka. Maksudnya apa? Rujuk. Kalau kamu nak, kamu boleh rujuk mereka dengan cara baik, bima'ruf. Ma'ruf ni apa? Ma'ruf ni adalah sifat yang apa ni, kita cakap semua orang tahu ma'ruf kan. Ma'ruf kita cakap kan. Ma'ruf macam maklum. Sifat perangai yang universal lah. Semua orang tahu ma'ruf. Perkara tu macam orang bantu orang miskin, orang buat baik kepada mak dia, itu ma'ruf. Lain dengan khair, amal soleh ni semua orang kadang tak tahu. Yang ma'ruf ni orang tahu ini perkara yang baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintah, kalau kamu nak rujuk kepada dia, rujuk dengan baik. Apa maksud rujuk dengan baik? Ada orang rujuk tapi zalim. Dia bukan nak ma'ruf. Dia ada niat yang lain. Dia nak rujuk kepada isteri dia untuk dia tekan lagi untuk dengan niat-niat yang lain. Jadi itu berdosa kalau dia lanjutkan dia punya perkahwinan tu. Okey, kita rujuklah. Rujuk tak berapa lama. Dulu orang Arab ni rujuk cerai, biasa je. Tapi bila dah kena 3 kali je boleh cerai je, dah tak boleh banyak-banyak. Dulu sampai boleh 100 kali rujuk, nanti cerai. Nak dekat habis sedan, dia rujuk balik. Itu perempuan tu kena teruk-teruk lah. Perempuan apa boleh, dia tak boleh buat apa-apa. Jadi kalau nak tahan rujuk kepada mereka pun, nak kembali balik rujuk kepada mereka, Allah cakap dengan cara yang baik. Au fariquhunna bima'ruf, atau lepaskan mereka itu. Fariqu, berpisahlah. Tengok, bima'ruf juga, dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Mana yang kita rujuk baik, berpisah je tak baik, nampak asal. Kalau kita dah nampak asal, bercerai je tak baik, kalau rujuk balik baik. Dah tak ikut hududullah, tak ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cakap macam mana? Bercerai je dah mengata lah, maki lah, mencela lah, apa sajalah kita cakap tu. Allahu Akbar. Dan kalau kamu rujuk atau bercerai, wa ashhidu dawai adli minkum, dan panggil saksi kalau nak menjadi saksi untuk menyaksikan. Kalau nak rujuk pun kena saksi, cerai pun kena saksi. Still tuan-tuan, ini rujuk kepada kitab fiqah. Jangan ambil hukum dia tuan-tuan, jangan ambil hukum dia yang saya cakap ni. Pasal dalam nanti bila dengan dalam fiqah lain pula. Saksi tu apa? Sunat ke, wajib ke, apa pun kita tak tahu. Jadi nak ada saksi tu, sama ada dia wajib ke, dia sunat ke, atau itu. Tapi kita ambil ayat Quran aja, Allah cakap adakan saksi. Wajib ke sunat itu rujuk kepada kitab fiqah. Wa aqimu syahadatan lillah, dan orang yang menjadi saksi itu dia kena menyempurnakan saksi dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dzalikum yu'adzu bihi, itulah hukum-hukum yang tadi Allah sebut tu. Hukum-hukum perceraian ni yang kamu diberi peringatan dengannya, diberi peringatan dengannya dan pengajaran dengan dia. Siapa yang dapat peringatan ini tuan-tuan tentang hukum cerai ini? Siapa yang betul-betul ikut sebenarnya hukum cerai ini? Allah sebutnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat. Yang betul-betul ikut, dia beriman, dia takut tentang hari akhirat, dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang betul-betul ikut. Kalau orang yang kita cakap kes-kes yang teruk sangatlah perceraian, walau dia imam ke, walau dia ustaz ke, walau dia itu, kalau perangai macam gini, berarti apa? Taklah cakap dia tak ada iman kepada Allah, dan kurang iman dia. Betul lah. Kalau kita buat maksiat, melanggar hukum Allah,
Sempurna ke iman kita? Tak ada. Bahkan Rasulullah saja tidaklah berzina, seorang berzina melainkan dia tidak beriman. Kata ulama, tercabut iman dia. Mencuri melainkan dia tidak beriman. Pada waktu itu iman dia dah melayang, macam itulah kata ulama. Jadi orang yang melanggar hukum Allah tu, iman dia ni kurang, tak sempurna iman dia. Kita cakap yang ambil pengajaran ni, yang ikut hukum Allah ni, orang yang beriman kepada Allah dengan hari akhir. Kemudian Allah SWT, ini ayat 1000 dinar, orang yang punya wa may yattaqillaha. Benda apa tuan-tuan? Persoalan apa ayat ni? Kita selalu dengar, siapa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan baginya jalan keluar. Ayat apa? Ayat cerai. Kita fikir ayat ni ayat apa? 1000 dinar, ayat bisnes, ayat ini. Tengok-tengok ayat ni terletak tempat mana? Isu apa ni sekarang ni? Isu cerai ni mana ada? Walaupun boleh digunakan untuk umum ni lah, untuk perkara. Tapi kalau ikut ayat ni, ada tentang cerai. Tentang cerai, mesti nak bertakwa kepada Allah SWT. Dalam perceraian tu, kalau seorang itu bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah SWT ada jalan keluar bagi. Adalah jalan keluar, dengan syarat dua-dua bertakwa kepada Allah SWT. Kalau tak ada takwa, Allah tak bagi jalan keluar kepada mereka. Dan Allah janji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kerana cerai ni, bila macam perempuan yang dulu dah tak bekerja, anak ramai gini, kalau aku kena cerai macam mana ni? Apa jadi? Allah SWT cakap, Allah akan bagi rezeki dari jalan yang tidak terlintas dalam hatinya, tak jalan yang disangka-sangka. Jadi dalam perceraian itu, kalau ada takwa, masalah rezeki semua settle. Masalah rezeki, masalah, kalau betul-betul cara baiklah, kalau dilakukan dengan cara yang baik, maka perceraian itu boleh membuahkan rezeki lagi, dapat rezeki lagi. Allahu Akbar. Ingat, cerai tak ada rezeki, ada rezeki yang datang kepada. Dan wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah. Kadang suami, bekas suami isteri ni, dia cakap, alah kita kalau kahwin rujuk balik nanti gaduh lagi nanti akan jadi isu. Dia tak tawakal kepada Allah. Kalau dia tawakal kepada Allah, tak begitu baik kita tawakal kepada Allah. Moga-moga Allah baikkan kita bertawakal kepada. Itu tawakal tu penting dalam nak rujuk kembali tu. Biasa kita give up tau. Dia boleh berubah ke? Dia cakap dia janji ni nak berubah. Dia boleh berubah ke atau itu? Itu kena tawakal lah. Kena tawakal. Fa wa hasbu, maka cukuplah, Allah akan cukup baginya, Allah akan menolong, menyelamatkan perkahwinan tu. Jadi semua balik kepada takwa. Inna Allaha balighu amri. Sungguhnya Allah akan menyampaikan perkara yang Allah SWT kehendaki. Kalau Allah boleh itu yang kita kata, Allah boleh ubah hati seseorang itu. Hati seseorang itu yang di tangan Allah SWT, Allah boleh ubah hati dia macam mana pun. Tapi dengan syarat apa? Dua-dua sepasang suami isteri ni ada sifat takwa, tawakal kepada Allah SWT. Nak jalan keluar daripada masalah kita adalah takwa. Kalau ayat ni umum lah, kalau ayat ni umum, bukan perkahwinan. Kita ada masalah apa-apa, cek balik kita punya takwa. Padahal tak ada jalan keluar, tak jumpa jalan keluar, pasal tak ada takwa. Tak ada takwa, susah sikit jalan keluar dia, kita tak akan jumpa. Tapi kalau ada takwa, insya-Allah apa saja masalah dalam kehidupan ni, kalau takwa, orang tu ada takwa, Allah SWT janji akan jadikan jalan keluar. Dan rezeki itu bergantung kepada ketakwaan seorang itu. Rezeki kita ni bergantung kepada ketakwaan kita itu. Makin takwa, makinlah Allah SWT akan dapat rezeki daripada jalan yang dia tak sangka-sangka. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah SWT telah menentukan kadar dan masa bagi melakukan semua ni dalam takdir Allah SWT. Dalam takdir Allah SWT, Allah dah tentukan bila pertolongan dia,
jalan keluar tu semua jadi itu yang kita bertawakal kepada Allah SWT. Takwa dengan tawakal, masya-Allah. Jadi kita lihat masalah kita ni, masalah masyarakat kita ni, itulah masalah utama dia. Tak ada takwa. Main problem dia adalah takwa. Seperti dalam surah Al-Baqarah, kalau kita tengok 4-5 muka surat tuan-tuan, 4-5 muka surat tentang cerai tu, tentang cerai. Tengah-tengah ada satu ayat, hafizu 'ala salawati was-salati wusta. Tengah-tengah ada, jagalah solat kamu, terutamanya solat wusta, solat asar. Itu ulama bincang. Ini ayat tentang cerai. Tiba-tiba ada pula ayat tentang solat, jaga solat. Takwa lah. Kalau orang tu jaga solat dia, maka bukan kita cakap takkan terjadi perceraian, tuan-tuan. Perceraian ni akan terjadi, tetapi dia punya awaqib dia, natijah daripada perceraian tu apa? Kalau orang ni dua-dua bertakwa, maka lebih baik. Adalah lebih baik. Kita tengok selamat dia bercerai dengan isteri dia. Kita pun cakap, contohlah orang dua-dua tak kenal, yang suami ada kes macam gini, suami dah start kembali kepada agama ini semua, isteri dia tak nak. Ini ada kes dengan kawan saya. Jadi tak boleh. Suami cakap aku tak boleh, isteri aku macam gini, aku tak boleh teruskan perkahwinan ni. Lepas tu bincang-bincang, okey, mereka buat keputusan untuk bercerai. Bila bercerai, isteri pula tersedar pula kerana kesilapan dia, dia kembali balik. Yang suami pula dapat jodoh yang lebih baik lagi, perempuan yang baik. Si dia ni pun tersedar. Jadi daripada perceraian tu, daripada mereka bersama-sama dalam keadaan yang tak tentu arah, si dia ni ke timur, si dia ni ke barat, ke apa kan, dalam keadaan bila mereka bercerai tu, dia punya natijah dia lebih baik lah. Walaupun cerai itu, kalau kita kalau fikir betul-betul, perceraian itu banyak hikmah dia. Di antara hikmah dia itulah, dia adalah jalan keluar bagi masalah masing-masing lah yang menghadapi masalah dia, dengan syarat balik kepada takwa dan tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.